Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue. Selamat datang kembali di channel Bahasa Perancis Pemula bersama Madame Rini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menggolongkan, membedakan nama-nama benda dan bangunan publik. Di mana bangunan publik juga merupakan kata benda ya. Iya, ini merupakan materi ajar bagi mereka, bagi para peserta didik yang berada di bangku SMA di kelas 10. Oke, sebelum mulai seperti biasa ya, tolong like buat semangat saya. Subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya dan jangan lupa share juga ya buat amal jariah saya. Merci, on y va. Ya, ketika ada pertanyaan, qu'est-ce que c'est? Apa ini? What is this? What is it? Atau ada pertanyaan, qu'est-ce qu'il y a? Misalnya, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ada apa? Ada apa di dalam tasmu? Ya, maka untuk menyebutkan benda-benda atau bangunan publik yang ingin kita sebutkan, ya, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Tentunya vokabuler. Ya, nama benda itu, nama bangunan publik yang akan kita sebutkan, apa namanya dalam bahasa Prancis? Bagaimana menyebutnya? Nah, kalau sudah tahu, maka kita harus juga mempelajari artikel. Karena kita tidak bisa menyebutkan benda begitu saja tanpa disertai dengan artikel atau kata sandang. Sama seperti dalam bahasa Inggris, misalnya, nggak boleh kan it is book, ya, harus it is a book, an apple, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari 4 artikel. 4 dulu ya, para juru banyak. Oke. Apa saja? Indefini, defini, partitif, dan kontraktif. Apa itu yang disebut dengan artikel indefini, defini, partitif, dan kontraktif? Akan kita bahas ya. Oke. Yang pertama artikel indefini. Ya, artikel ini digunakan untuk menyertai benda-benda yang belum spesifik, belum tertentu, belum jelas ya bendanya apa. Oke. Artikel indefini ada 3. Un, une, dan de. Nah, di sini saya kasih warna ya. Maksudnya apa kalau warna biru? Warna apa coba? Iya, laki-laki. Merah. Warna perempuan, hitam. Perempuan bisa, laki-laki bisa. Oke, nah. Kita bicara soal benda. Ada perempuan, ada laki. Berarti benda punya jenis dong. Iya, betul. Ya. Dalam bahasa Perancis, benda kedudukannya sama seperti orang, punya jenis, ya. Sama seperti orang ada il, ada el. Jadi tidak seperti dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kan benda diganti dengan it, ya. Nah, kalau dalam bahasa Perancis benda diganti dengan sama dengan kata ganti orang. Il kalau laki-laki, el kalau perempuan. Oke. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membedakan benda itu perempuan atau laki-laki? Kalau orang kan gampang ketahuan. Kalau benda bagaimana membedakan dia laki-laki atau perempuan? Apakah ada cirinya? Ada. Kita lihat. Nah, sebagian besar, lihat ya, stylo, cadeau, cahier. Un stylo, un cadeau, un cahier. Lihat ya, ini benda-benda ini ya, stylo, pulpen, cadeau, cahier, buku tulis, ini tidak berakhiran dengan e. Oke? Jadi sebagian besar cirinya, benda-benda yang jenisnya maskulin dia berakhiran selain e. Hati-hati, saya bilang sebagian besar, berarti tidak semuanya. Berarti ada pengecualiannya, tapi don't worry, be happy, yang namanya pengecualian gak banyak, dikit. Ya. Pengecualiannya misalnya apa? Livre, buku cetak. Akhirannya e ya, tapi dia masuknya ke jenis maskulin, laki-laki, maskulin. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang feminin atau yang feminin. Apa saja misalnya table, chaise, porte. Nah, sebagian besar benda-benda yang jenisnya feminin, perempuan tulisannya berakhiran dengan huruf e. Sekali lagi sebagian besar karena nggak semua. Pengecualiannya misalnya foto. Ya, foto itu perempuan jenisnya feminin meskipun tidak berakhiran dengan e. Bagaimana dengan yang D? Nggak peduli dia feminin kek, dia maskulin kek, pakai D. Yang penting dia jamak. Contohnya misalnya stilo. Stilonya jamak ya, pakai S. Kado. Kadonya jamak. Kenapa kado tidak pakai S? Kenapa pakai X? Iya, karena berakhiran dengan E, A, U. Ya. Contohnya lagi table, pakai S. Foto, pakai S. Ya. Nah, jadi sekali lagi ada. Artikel indefini digunakan untuk menyertai benda yang belum spesifik. Kalau dia maskulin, singulier, maskulin tunggal, un. Kalau dia
feminin singulier, feminin tunggal, une artikelnya. Kalau dia jamak, de. Bagaimana membedakan benda itu feminin atau maskulin? Cirinya kalau maskulin sebagian besar tidak berakhiran dengan e. Ada kecualinya. Sebagian besar yang berakhiran dengan e jenisnya feminin, tapi ada kecualinya juga. Oke? Oke. Écoutez bien. Un stylo, un cadeau, un cahier, un livre. Répétez. Un stylo, un cadeau, un cahier, un livre. Oke, awas ini yang suka salah ucap ya kahir. Enggak ya. Cahier. Kan ha enggak pernah dibaca. Ash enggak ada. Jadi cahier. Oke. Une table. Oke. Une chaise. Oke. Une porte. Oke. Une photo. Oke. Lanjut. Des stylos. Très bien. Des cadeaux. Très bien. Des tables. Très bien. Des photos. Ok, je répète. Un stylo, un cadeau, un cahier, un livre. Une table, une chaise, une porte, une photo. Des stylos, des cadeaux, des tables, des photos. Oke, kita lanjut ya. Alors, ada pertanyaan tadi. Qu'est-ce que c'est? Ada yang tahu? Iya, c'est tableau. Oke. Qu'est-ce que c'est? C'est tableau. Kita sudah bisa ya menyebut namanya, yaitu kita tahu namanya tableau. Nah, belum sempurna kan? Tadi pakai apa kalau kita menyebutkan benda harus ada apa? Ya, artikel. Sekarang kita tahu nih, lihat tablonya. Tablonya udah spesifik belum? Enggak. Ya, belum spesifik. Jadi berarti indefini ya. Feminin, maskulin. Maskulin tunggal atau jamak? Tunggal ya. Jadi untuk maskulin tunggal tadi apa artikelnya? Très bien. Oke, kita ulang ya. Écoutez et puis répétez. Qu'est-ce que c'est? Répétez. Très bien. Ingat ya, bukan kuese. Enggak ya, bukan kuese. No, ya. Ini satu kata nih, ya. Qu'est-ce que c'est? Oke, qu'est-ce que c'est? Iya. C'est un tableau. Répétez. Très bien. Ya, kalau pelan-pelan, c'est un tableau. Kalau disambung jadi, ini kesini nyambungnya T-nya, jadi kebaca c'est un tableau. Oke. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Oke, lanjut. Qu'est-ce que c'est? Ada yang tahu? Iya, table. Feminin, maskulin? Feminin. Tunggal, jamak? Tunggal. Jadi pakai apa artikelnya? Très bien, une. Oke, répétez ya. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est une table. Très bien. Ini kalau disambung bacanya T-nya jadi kebaca. Jadi c'est une. Ya, manis kan? C'est une table. Oke, je répète. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Oke, lanjut. Qu'est-ce que c'est? Ayo. Ada yang tahu? Iya, chaise. Oke, jamak ya? Iya, kalau jamak ngaruh nggak feminin maskulin? Kok usah dipikirin. Pakai apa? D. Iya. Jawaban begini betul? Betul. Tapi ada tapinya, ya. Nah, saya juga baru tahu nih, ya. Dulu saya pikir ini salah ketika saya belajar. Tapi ketika saya mengikuti summer course di Prancis, di Cavillam Vichy, di situ baru saya belajar bahwa secara lisan ini dibolehkan, ya. Kalau grammarnya dipandang dari sudut yang namanya perspektif komunikatif, ini dibenarkan, ya. Dengan catatan ini digunakan pada komunikasi lisan, ya. C'est des chaises. Ada yang lebih bagus lagi. Kalau dalam tertulis jangan pakai itu, tapi pakai ini. Ce sont. Kenapa ce sont?
Iya, karena bendanya jamak. Ya. Ce sont des chaises. Oke, répétez ya. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des chaises. Très bien. C'est des chaises. Très bien. Je répète. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaises. Atau, c'est des chaises. Oke. Ada pertanyaan. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Kita lihat ada apa di dalam tasmu. Ada apa? Il y a livre. Buku cetak dan apa ini? Crayon. Pensil. Maka jawabnya, dans mon sac, di dalam tas saya, il y a, ada, des livres et des crayons. Ya, kalau udah jamak, nggak usah pikirin feminin atau maskulin. Oke, répétons. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Très bien. Dans mon sac, il y a des livres et des crayons. Répétez. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Dans mon sac, il y a des livres et des crayons. Et lanjut ke artikel defini. Ya, kebalikan dengan indefini tadi belum spesifik. Kalau defini sudah spesifik bendanya. Ya, artikel defini ada 4. Le, la, l'apostrophe, dan les. Prinsipnya sama seperti artikel indefini tadi. Ya, laki-laki, maskulin, tunggal, feminin, tunggal, jamak. Ini kenapa ada ini? Kita lihat selanjutnya. Contohnya, le palais, misalnya, istana. Le magasin, department store. Le musée, pengecualiannya yang tadi. Ya. La poste, la banque, la gare. Pos tahu ya? Bank tahu ya? Iya, gare, stasiun. Oke, nah, yang ini sekarang. L'hôtel, l'aéroport, l'hôpital. Jadi bukan le hotel, le aéroport, le hôpital. Nggak enak ya bahasa Perancis kalau ngeden-ngeden ngerem-ngerem kayak gitu. Nggak ada indah-indahnya deh, boro-boro romantis ya. Padahal bahasa Perancis itu adalah bahasa yang terromantis di dunia. Ya, maka artikelnya, ya, e-nya dan a-nya diganti jadi apostrophe in English. Ya, jadi e-nya dibuang, a-nya dibuang untuk keindahan bunyi diganti dengan apostrof. Jadi l'hôtel, l'aéroport, l'hôpital. Oke, nah sekarang yang ini yang jamak. Contohnya apa? Les galeries misalnya. Atau les marchés misalnya ya. Marché, pasar. Ya, oke ya. Écoutez ya. Et répétez ya. Le palais. Oke. Le magasin. Okay. Le musée. Très bien. La poste. Okay. La banque. Okay. La gare. Okay. L'hôtel. Très bien. L'aéroport. Très bien. L'hôpital. Très bien. Les galeries. Okay. Les marchés. Très bien, je répète. Hein? Le magasin, le palais, excusez-moi. Le palais, le magasin, le musée, la poste, la banque, la gare, l'hôtel, l'aéroport, l'hôpital, les galeries, les marchés. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Qu'est-ce que c'est? C'est bureau. Bureau apa? Bureau de police. Kantor apa? Kantor polisi. Berarti defini. Iya, bureau lihat di situ. Bunyinya hidup atau mati? Mati. Tunggal atau jamak? Tunggal. Berarti feminin atau maskulin? Maskulin. Berarti apa artikelnya? Iya, le. Jadi c'est le bureau de police. Ok, répétez. Qu'est-ce que c'est? Très bien.
C'est le bureau de police. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le bureau de police. Alors, qu'est-ce que c'est? Iya, bibliothèque nationale. Défini ya. Iya, bibliothèque féminine maskulin. Féminine ya, bunyi awalnya mati. Jadi pakai apa? La. Très bien. Maka menjadi c'est la bibliothèque nationale. Oke, répétez ya. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est la bibliothèque nationale. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est la bibliothèque nationale. Ok. Lanjut. Qu'est-ce que c'est? Oui, hôpital national. Nah, hôpitalnya udah jelas ya, hôpital nasional. Oke, sudah berarti defini ya. Lalu lihat nah nih. Tunggal atau jamak? Tunggal. Terus? Iya, bunyi awalnya hidup. Jadi apa? L apostrophe. Très bien. C'est l'hôpital national. Oke, répétez ya. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est l'hôpital national. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'hôpital national. Oke, lanjut ya. Qu'est-ce que c'est? Pasti tahu nih kalau cewek. Iya, Galeri Lafayette. Iya, tiruannya di Jakarta ada ya. Ini aslinya yang di Paris. Oke. Alors, c'est Galeri Lafayette. Jamak ya, jadi apa? Iya, nggak usah pusing feminin maskulin hidup mati. Bunyi awalnya. Kalau jamak, le. Ya, karena sudah jelas galerinya. Galeri apa? Galeri Lafayette. Nah, c'est les Galeries Lafayette untuk komunikasi lisan. Kalau untuk komunikasi tulisan lebih bagus, ce sont les Galeries Lafayette. Oke, répétez ya. Qu'est-ce que c'est? Iya, ini diulang-ulang nggak apa-apa karena ini memang sulit. Yang ini agak sulit ya, karena itu harus dibiasakan dengan mengulang-ulang. Ce sont les Galeries Lafayette. Très bien. C'est les Galeries Lafayette. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les Galeries Lafayette. Ce sont les Galeries Lafayette. Très bien. Lanjut ya. Dengan artikel yang terakhir yaitu artikel partitif. Apa yang disebut dengan artikel partitif? Untuk apa digunakan? Untuk menyertai benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable noun. Ya. Oke, ada berapa? Ada 4 juga. Yaitu apa aja? Du yang berasal dari de dan le, de la, de L apostrophe dan D. Prinsipnya masih sama kayak tadi, ya. Tunggal maskulin dianggap tunggal, feminin dianggap tunggal, bunyi awalnya hidup, ya, tunggal dan jamak dianggap jamak. Oke. Ya, kita lihat contohnya. Oh, pardon, excusez-moi. D ini sama seperti du tadi ya. Du itu dari de dan le. Kalau D dari de dan le. Oke. Excusez-moi. Partitif ini artikel yang ketiga ya. Bukan yang terakhir. Yang terakhir nanti kontrakte ya. Ya. Exemple. Du lait. Susu. Du thé. Teh. De la crème. Crème. De la bière. Bir. De l'huile. Minyak. Des légumes. Sayur-sayuran, des fruits, buah-buahan. Oke. Oke, répétez. Du lait. Bien. Du thé. Bien. De la crème. Ok. De la bière. Ok. De l'huile. Ok. Des légumes. Ok. Des fruits. Très bien. Je répète. Du lait. Du thé, de la crème, de la bière, de l'huile, des légumes, des fruits. Oke. Kita lihat berikutnya. Qu'est-ce que c'est? Wey, chocolat. Feminin maskulin. Maskulin. Dianggap tunggal atau jamak? Tunggal. Bunyi awalnya hidup atau mati?
Mati. Jadi apa artikelnya? Très bien. Du chocolat. Oke, répétez. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est du chocolat. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. Lanjut. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Pasti tahu ya. Ya, tapi ini hanya untuk pelajaran ya. Nggak boleh dipraktekin. Nggak boleh diminum. Awas ya. Iya, c'est bière. Feminin maskulin. Feminin. Dianggap tunggal atau jamak? Tunggal. Bunyi awalnya hidup nggak? Enggak. Jadi apa artikelnya? De la. Très bien. Répétez. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est de la bière. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bière. Oke, lanjut. Qu'est-ce que c'est? Tadi apa nih? Iya. Huile. Nah, huile. Nggak usah pusing jamak atau tunggal ya. Nggak usah pusing feminin maskulin juga. Apa nih kuncinya? Iya, bunyi awalnya hidup vokal. Jadi apa? De L apostrophe C, de l'huile. Oke, ya lagi. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile. Oke, lanjut ya. Qu'est-ce que c'est? Ya, des fruits. Oke, kenapa des? Jamak. Ya, yuk. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Répétez. C'est des fruits. Iya, atau ce sont des fruits. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des fruits. Atau ce sont des fruits. Très bien. Lanjut kita lihat. Nah, sampailah ke artikel yang terakhir, ke artikel yang keempat, artikel kontrakte. Ya, kenapa dia disebut dengan artikel kontrakte nanti kita lihat. Pada prinsipnya sama. Ya, artikel kontrakte di sini juga ada 4. Ada O yang berasal dari preposition a dan article défini le, contohnya au magasin, au café. Ada a, la, contohnya à la banque, à la poste. Ada a l apostrophe, contohnya à l'hôtel, à l'aéroport. Ada o yang berasal dari perleburan a dan le, ya, contohnya au Galeries Lafayette. Oke? Yo, répétons. Au magasin. Très bien. Au café. Très bien. À la banque. Ok. À la poste. Ok. À l'hôtel. Ok. À l'aéroport. Ok. Aux Galeries Lafayette. Très bien. Hati-hati ya. Di sini ada satu bunyi tapi tulisannya beda. O, A dan le. O dengan X, A dan le. Bacanya sama-sama O. Bukan ini O, ini Ox. Enggak. Ya, dua-duanya dibaca O. Ya, O, O. Tapi hati-hati. Yang ini jamak, yang ini tunggal. Oke? Lanjut. Tadi saya katakan kenapa disebut dengan artikel kontrakte. Karena dia bertemu dengan preposition di depannya. Ya. Nah, ada preposition di sini karena di depannya ada kata kerja aller. Bisa juga kata kerja être. Ya, to be. Ya, yang sudah kalian pelajari. Ya. Oke. Karena itu disebut dikontrak, digabung, dilebur. Kita lihat. Pertanyaannya, où allez-vous? Kemana Anda pergi? Je vais. Apa? Iya, bank. Nah, jadi je vais à, ya, aller à, going to. Sama seperti bahasa Inggris kan nggak boleh langsung I go school. Harus I go to school. Ya, jadi aller juga tadi harus ketemu dengan preposition à. Ya, aller à. Je vais, banque, feminin maskulin. Feminin tunggal jamak, tunggal. Ya, maka menjadi à la banque. Jadi je vais à la banque. Oke, ya, répétons.
Où allez-vous? Ya, je vais à la banque. Oke, où allez-vous? Je vais à la banque. Ya, lanjut ya. Où vas-tu? Kemana kamu pergi? Je vais. École, gak usah pusing-pusing. Apa artikelnya? Iya, A, L apostrof. Kenapa? Bunyi awalnya hidup. Ya, alors répétons. Où vas-tu? Très bien. Je vais à l'école. Très bien. Où vas-tu? Je vais à l'école. Iya, lanjut. Où va-t-il? Kemana dia pergi? Il va. Iya, bureau de police. Feminin maskulin. Maskulin tunggal jamak. Tunggal. Jadi preposisi yang A-nya ketemu dengan apa tadi? Le. Boleh nggak A, le? Enggak. Ya demi keindahan, di kontrak jadi apa? A dan le. Oh, très bien. Jadi, je vais au bureau de police. Très bien. Oke, répétez. Où va-t-il? Ya. Il va au bureau de police. Très bien. Où va-t-il? Il va au bureau de police. Oke, lanjut. Où vont-elles? Kemana mereka pergi? Merekanya cewek-cewek nih ya. Où vont-elles? Kalau cewek kemana biasanya? Iya, nge-mall. Ya. Galeri tadi. Ya. Oke, galerinya jamak. Jadi apa tadi preposisi yang A-nya? Preposisi A-nya ketemu dengan artikel defini apa tadi? Le. Iya. Ada nggak ale? Nggak. A. Le di kontrak jadi apa? O pakai X. Iya. Jadi elles vont au galeries. Yo, répétez. Où vont-elles? Ok. Elles vont aux galeries. Ok, très bien. Où vont-elles? Elles vont aux galeries. Ok, lanjut. Où vont-elles? Elles vont où va-t-elle? Jadi où vont-elles? Où va-t-elle? Elle va à Paris. Ok, très bien. Iya, oke. Voilà, itulah tadi materi tentang benda dan bangunan publik ya, di mana kita harus tahu kosakatanya dan secara gramatikanya kita harus bisa menggunakan artikel yang tepat sesuai dengan bentuknya, tunggal atau jamak, sesuai dengan jenisnya, feminin atau maskulin, apakah dia sudah tertentu, sudah spesifik, apakah belum, apakah diawali dengan bunyi awal atau bunyi awal hidup atau bunyi awal mati. Ya, ok. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être resté fidèle avec moi. Et semoga materi kali ini bisa paling tidak membantu kalian, khususnya para peserta didik yang ada di bangku SMA di kelas 10. Ya, et merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo. Et toujours très, très, très bon courage. Au revoir. À la prochaine.